صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor, salam pendidikan tangkap perkasa, salam sedata hebat. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Yang berusaha Cikgu Azad Ahzan bin Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Yang dihormati Cikgu Muhammad Zaini bin Quresh, Guru Perlengkanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Yang dihormati Cikgu Ramlah binti Saad, Guru Perlengkanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Yang dihormati Cikgu Siti Rupiah binti Marsi, Guru Penerangkanan Co-Kurikulum Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Barisan guru-guru, seterusnya murid-murid dan warga Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak yang dikasihi sekalian. Kayu dibelah di tepi payah sampai di baruh gelap gelita. Lahirnya Rasulullah membawa cahaya menerangi seluruh alam semesta. Sampai di baruh gelap gelita, suram cahayanya di rumah bonda, menerangi seluruh alam semesta dengan berkatnya kelahiran baginda. Sesungguhnya kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatimul anbiya dinanti-nantikan oleh sekalian makhluk. Kelahiran baginda membawa sinar cahaya yang menerangi kegelapan jahiliah. Baginda memandu hati dan jiwa dengan menjunjung Islam sebagai petunjuk arahnya. Justru sambutan Maulidur Rasul tahun 1443 Hijrah yang bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti ini merupakan satu pembuktian cinta kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbelah bagi selain mengamalkan sunnah baginda dan menjadikan Rasulullah sebagai idola sepanjang zaman. Membeli pukat di Simpang Ampat, singgah sebentar di Anjong Batu. Tangan diangkat, jari dirapat, doa dipanjat, memohon restu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, pihak majlis menjemput dan mempersilakan adik Muhammad Fawaz Ishraq bin Zulhazmi untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ya Rahman wa ya Rahim. Sesungguhnya kami mendatangan pada pagi ini bersempena majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak, merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan nikmat-Mu yang tidak terhingga. Allahumma antal asibul jalil. Sesungguhnya di tangan-Mu sajalah kuasa penilai segala amalan. Justeru berkatilah majlis kami ini. Kau jadikanlah segala usaha kami di sekolah ini sebagai ibadah yang Engkau redai dan sebagai amal soleh yang Engkau berkati. Rahmatilah kami ya Allah dengan Al-Quran. Hiasilah diri kami, serikanlah hidup kami dengan kemuliaan sunnah Nabi Muhammad SAW. Muliakanlah kami dengan cara hidup baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, peliharalah kami daripada melakukan penghinaan dan pendustaan terhadap Nabi akhir zaman. Gunakanlah kepada kami kekuatan dan keazaman untuk mengamalkan sunnah Rasul-Mu dalam kehidupan. Allahumma ya Dzal Jalali wal Ikram. Iringlah detik perpisahan kami nanti dengan iltizam, komitmen dan istiqamah untuk terus menabur budi dan bakti kepada agama, bangsa dan negara. Gunakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami rezeki yang halal dan berpanjangan, generasi pelajar yang beriman serta segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dan ahli keluarga kami daripada musibah COVID-19
dan peliharalah kami dalam rahmat dan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada adik Muhammad Fawaz Ishraq atas pimpinan doa sebentar tadi. Semoga dengan bacaan doa sebentar tadi memberikan kelancaran majlis kita pada hari ini. Hadirin sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj sempena sambutan Maulid Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Salam buat Nabi Muhammad dan seluruh keluarga baginda. Pergi ke pantai mencari lokan, rehat berteduh di pohon jati. Ucapan Tuhan kita nantikan, mari bersama kita hayati. Hadirin sekalian, majlis kita terus beranjak dengan atur cara seterusnya. Pihak majlis berbesar hati menjemput dan mempersilakan Cikgu Azhar Azam bin Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan tangkap perkasa Galvanizing Transformation GT5 dan salam sedatah hebat. Pertamanya yang saya hormati Cikgu Muhammad Zaini bin Koris GPK Kurikulum. Yang saya hormati Cikgu Ramlah binti Sa'ad GPK Hak Ehwal Murid. Yang saya hormati Cikgu Siti Rupiah binti Marsi GPK Ko Kurikulum. Rakan-rakan guru dan seterusnya, anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, yang mana sama ada yang berada di sekolah secara bersemuka ataupun yang berada di rumah ketika ini yang sedang menjalani pembelajaran secara kendiri. Pertamanya saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya kita dapat melaksanakan program sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah SK Bandar Tangkak ini bagi tahun 2021 dalam keadaan norma yang baharu. Ini merupakan satu kelaziman yang berbeza kerana sebelum ini kita melaksanakan program sambutan Maulidur Rasul ini secara bersemuka dalam keadaan yang cukup meriah. Jadi semua sedia maklum kita masih lagi di dalam pandemik COVID-19 ini, maka untuk itu sama-samalah kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian dan juga pihak kerajaan Malaysia. Baik, pertamanya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih, syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa yang terlibat bagi menjayakan program sambutan Maulidur Rasul ini. Ya, kita agak rasa kekok apabila melaksanakan program secara maya ini, yang mana kita tidak dapat bersemuka secara berhadapan. Akan tetapi itulah realiti yang terpaksa kita lalui. Itulah dia perkara yang akan kita tempuhi dalam mengharungi dugaan dan juga
cabaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini, marilah kita sama-sama menghayati, menghargai pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur pada hari ini kita lahir telah beragama Islam. Jadi kita perlu menzahirkan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang paling mudah adalah kita sentiasa berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jadi sama-samalah kita, marilah kita sama-sama berselawat, sentiasa berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita perlu melafazkan, melahirkan dan menzahirkan rasa cinta kita, sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana pengorbanannya lah kita dapat hidup pada waktu ini dalam keadaan Islam. Jadi anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, banyak perkara yang boleh kita laksanakan selain daripada sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Lazimnya pada setiap tahun kita akan berarak sambil berselawat, baik di peringkat sekolah, di peringkat daerah maupun di peringkat negeri. Itu adalah sebelum kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Tetapi memandangkan kita masih lagi dalam situasi pandemik, yang mana kita masih lagi dalam pelan pemulihan negara, maka aktiviti perarakan seperti perarakan sambutan Maulidur Rasul tidak dapat kita laksanakan. Jadi apa-apa pun kita tetap perlu meraihkan dan menyambut sambutan ini sebagai menzahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, sebahagian daripada pelajar berada di sekolah dan sebahagian lagi berada di rumah. Jadi kita melaksanakan program ini, sambutan Maulidur Rasul ini secara maya, yang mana apabila pelajar-pelajar hadir ke sekolah, kita akan menyambut sambutan Maulidur Rasul ini secara dui sambutan. Maknanya kita laksanakan secara dua kali. Untuk kumpulan yang berada di sekolah, maka kita akan ada program berbentuk seperti inilah, dan kemudian kita adalah insya-Allah kita adalah sedikit jamuan untuk pelajar-pelajar yang berada di sekolah, dan begitulah juga apabila pelajar yang di rumah akan hadir ke sekolah dan dia akan melalui proses yang sama bagi program ini. Jadi cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada semua, terutamanya guru-guru yang telah menyediakan dan juga telah menguruskan program ini. InsyaAllah kita sama-samalah bersempena dengan sambutan ini, kita sama-sama berdoa semoga apa yang diusahakan ini mendapat manfaat yang terbaik untuk pembangunan sahsiah diri murid. Dan insyaAllah dengan aura yang ada yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW, semoga kita jadikan dia sebagai panduan, kita jadikan dia sebagai ikutan dalam kita mengharungi hidup kita sebagai murid dan sebagainya. Jadi akhir kata, sekali lagi cikgu ucapkan selamat menyambut sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah bagi tahun 2021, dan syabas dan tahniah kepada guru-guru yang telah menjayakan program ini. Itu saja, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Besar sebentar tadi.
Sesungguhnya apa yang disampaikan memberi banyak input yang sangat berguna kepada kita semua. Tanjung Emas sudah ternama, Istana Johor di Kuala Danga. Persembahan sajak meneruskan acara sebagai halwa santapan telinga. Majlis diteruskan lagi dengan persembahan deklamasi sajak yang akan disampaikan oleh adik Rabihatul Fitriah binti Rashidi. Sajak yang akan disampaikan bertajuk Baginda Insan Pribadi Terpuji. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 Rabiul Awal menjadi saksi. Dunia dihiasi manusia ulul azmi. Siti Aminah hadir di sisi, membelai baginda di buai mimpi. Tanpa Abdullah baginda berdikari, menjadi tauladan pribadi insan, yatim piatu tadik diri. Diasuh Abdul Muttalib bagai anak sendiri. Al-Amin gelaran diberi, baginda pemuda amanah lagi rendah diri. Pintar, fikir benar dan berani, menjadi pedoman umat zaman kini. Mahligai kasih dibina bersama, teman sejati Siti Khadijah manusia istimewa. Dilimpahi rezeki dengan berniaga, cinta berputih kekal selamanya. Gua Hira wadah wahyu diterima, gigil dan takut tidak terkata. Jibril diutuskan dengan rela, mengajar Nabi ilmu membaca. Iqra, bacalah, menjadi titik pertemuan wadah perjuangan. Ajaran wahyu menjadi pegangan, tidak kira bangsa, keturunan dan zaman. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada adik Rabihatul Fitriah atas deklamasi sajak sebentar tadi. Semoga kita mengambil iktibar atas apa yang telah disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan agenda utama majlis dengan menjemput dan mempersilakan Ustaz Muhammad Zaidi bin Rasmani untuk tampil bagi menyampaikan ceramah Maulidur Rasul. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Siti Supiah sebagai pengacara majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak Cikgu Azhar Azam bin Ismail, yang berusaha Barisan Guru Penolong Kanan Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak Cikgu Zaini bin Qoris, Guru Penolong Kanan 1 Puan Ramlah binti Sa'ad, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, dan Puan Siti Rupiah binti Masli, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Juga yang dihormati rakan-rakan guru serta anak-anak putra-puteri SK Bandar Tangkak yang dikasihi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan rahmat serta kasih sayangnya kita masih lagi dipanjangkan umur, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan sebagai hamba-Nya di atas muka bumi ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi istiqamah dengan nikmat dan iman serta Islam, dan dapat nikmat tersebut insya-Allah akan dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Hadirin hadirat, rakan-rakan guru serta anak-anak SK Beratangka yang dikasihi. Insya-Allah pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, Ustaz akan menyampaikan ceramah ringkas. Yang tak lain tak bukan berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa tujuannya dan apa matlamatnya kita berbicara ataupun kita berbincang tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk kita mengasihi dan mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi pada pagi yang mulia ini, insya-Allah Ustaz nak ajak kita sama-sama mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari satu aspek, satu sudut sahaja, iaitu berkenaan dengan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebenarnya jasa Nabi ini kepada kita sangat banyak, sangat luas. Tapi hari ini Ustaz nak ambil satu aspek, satu sudut sahaja, yang mana kalau kita nak mengkaji ataupun mengenali tentang diri peribadi Nabi Muhammad ni, kita boleh rujuk kepada kitab yang dipanggil kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitabnya tebal jugalah, dan Ustaz dah 2 kali khatam kitab tu, yang mana dalam kitab tersebut menerangkan, membincangkan tentang banyak perkara, antaranya tentang rupa paras Nabi, panjang rambut Nabi, cara Nabi makan, cara Nabi tidur, cara Nabi memakai serban. Begitu juga kalau kita yang cikgu yang lama-lama, cikgu yang biasa mendengar ataupun membaca kitab Berzanji, dalam kitab tersebut juga ada mengisahkan tentang peribadi Nabi, akhlak Nabi. Kalau kita baca kitab Berzanji tersebut secara berlagu kan, dan sebenarnya kitab Berzanji itu mengandungi pujian-pujian tentang diri Nabi, bagaimana akhlak Nabi, rupa paras Nabi. Di dalam kitab itu juga kita dapat mengenali bagaimana keadaan Nabi tersebut. Dan begitu juga dalam kitab yang dipanggil kitab Tibai, At-Tibai, menceritakan tentang bagaimana akhlak Nabi dan banyak lagi perkara yang menarik berkaitan dengan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada pagi ini Ustaz nak petik, Ustaz nak ajak, Ustaz nak berkongsi tentang satu aspek, satu sudut, iaitu berkenaan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jasa Nabi kepada kita umatnya. Baiklah, Ustaz terus kepada aspek yang pertama ataupun poin yang pertama. Apa dia jasa Nabi? Ada 5 jasa Nabi kepada kita. Ada 5 jasa Nabi kepada kita. 4 di dunia, 1 di akhirat. 4 di dunia, 1 di akhirat. Yang pertama, jasa Nabi yang pertama ialah gandaan pahala. Jasa Nabi yang pertama adalah gandaan pahala. Hadirin hadirat dan dikasihi Allah, umur umat Nabi, kita ni adalah umat Nabi. Umur umat Nabi tak panjang, tak seperti mana umur umat Nabi terdahulu. Contohnya umur umat Nabi Nuh AS, yang mana umur umatnya mencapai 1000 tahun
hingga 1500 tahun. Sangat panjang umur mereka. Berbanding dengan umur umat Nabi ni baina sitin wa sab'in. Umur umat Nabi antara 70 tahun hingga ke 60 tahun hingga ke 70 tahun. Tak lama ataupun tak panjang umur umat Nabi ini. Dan Nabi sendiri pun wafat pada umur 63 tahun. Jadi jasa Nabi yang pertama tadi adalah gandaan pahala. Memandangkan umur umat Nabi Muhammad SAW ini pendek, maka Nabi bermohon, Nabi meminta kepada Allah Taala dengan penuh pengharapan, dengan penuh permohonan hingga menangis-nangis, meminta kepada Allah Taala agar ibadah ataupun pahala yang umat Nabi ni buat menyamai seperti umur umat Nabi-Nabi terdahulu. Nabi pinta gandaan pahala tersebut. Umur umat Nabi pendek, tapi gandaan pahalanya sama seperti umur umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka apa yang telah berlaku, Allah telah mengurniakan, Allah telah menerima permintaan Nabi, iaitu dengan memberikan gandaan pahala bagi umat Nabi ini. Tapi bagi umat terdahulu, gandaan pahala ni tak ada. Mereka tak dapat. Yang dapat hanya pada umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Contoh saya ambil kat sini. Kalau kita solat berjemaah, pagi tadi kita solat berjemaah kan. Katalah kita solat berjemaah, satu solat subuh, kita solat sebanyak 27 kali kan. Bayangkan kalau satu tahun kita solat subuh berjemaah, seperti mana kita solat selama 27 tahun. Jika kita solat berjemaah selama 10 tahun, umpama kita solat berjemaah selama 270 tahun. 270 tahun. Satu tahun kita solat subuh berjemaah sama seperti kita solat selama 27 tahun. Jika kita solat berjemaah selama 10 tahun, umpama kita solat berjemaah selama 270 tahun. 270 tahun. Tadi ingat umur umat Nabi baina sitin wa sab'in, antara 60 hingga 70. Jika sekiranya ditakdirkan kita ni hidup selama kita solat berjemaah selama 10 tahun, maka diumpamakan solat kita tadi tu solat berjemaah kita tadi selama 270 tahun. Dan cuba kita renungkan, jika kita solat berjemaah selama 35 tahun, 35 tahun, maka solat berjemaah kita solat berjemaah kita pahalanya sama seperti mana kita hidup 1000 tahun. 1000 tahun, sama seperti mana umat Nabi-Nabi terdahulu. Umur kita pendek, tapi Nabi mohon kepada Allah agar menggandakan pahalanya, menggandakan pahala amal ibadah yang umat-umatnya lakukan. Begitu juga kalau kita kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain, contohnya puasa, kemudian haji kan, kalau kita buat sekali, maka kita akan dapat pahala yang berganda. Puasa begitu jugalah dengan puasa, sama ada puasa sunat apatah lagi puasa yang wajib. Maka Allah akan gandakan pahala kita ni hampir menyamai seperti mana umur umat Nabi-Nabi yang terdahulu, yang mana mereka hidup lama, maka bila dan ibadah mereka makin lamalah. Tapi kita hidup tak lama, 60 hingga 70 tahun, tapi pahala ibadah kita berganda sama seperti mana pahala ibadah umat-umat Nabi yang terdahulu. Itu yang pertama, iaitu gandaan pahala. Yang kedua, jasa Nabi yang kedua yang mana Nabi mohon, Nabi minta kepada Allah Ta'ala, iaitu pahala yang kekal. Nabi mohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan ke atas umatnya pahala
pahala yang kekal. Nabi meminta, ya Allah berikanlah anugerah kepada umatku, biarlah ada amalan walaupun mereka dah mati, walaupun kita dah mati, tapi Nabi meminta kepada Ta'ala agar diberikan anugerah pahala yang panjang, yang berkekalan, walaupun kita dah meninggal dunia. Jadi permintaan Nabi tersebut Allah Ta'ala kabulkan permintaan Nabi agar memberikan pahala yang berkekalan ke atas umatnya, ke atas umat Nabi. Di sini ada 3 amalan yang Allah Ta'ala berikan walaupun kita dah mati, tapi pahala amalan tersebut masih berterusan. Yang pertama iaitu sedekahun jariyah, iaitu sedekah yang berterusan pahalanya. Sedekah yang berterusan pahalanya. Contohnya apa? Contohnya kita wakaf Al-Quran di masjid atau di surau. Selagi mana ada orang yang menggunakan Al-Quran tersebut, membaca Al-Quran tersebut, selagi itulah kita akan mendapat pahala. Begitu juga dengan wakaf. Katalah kita mewakafkan perigi, seperti mana berlaku di Kemboja kan. Kemboja yang mana mereka di sana sangat susah mendapat bekalan air, mereka menggunakan air perigi kan. Jadi dengan adanya wakaf mesin air tu, menarik air daripada perigi tu, kalau mereka mungkin mereka sekarang menggunakan ceduk kan, tapi bila kita wakafkan mesin air hingga memudahkan urusan mereka menyedut air, mendapatkan air yang baik, maka selagi mana mereka menggunakan mesin tersebut, maka pahala amal jariah yang kita sumbangkan tadi akan kita dapat. Itu yang pertama, sedekahun jariyatun. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni macam mana? Contohnya kita mengajar bacaan Al-Fatihah kepada anak-anak murid kita lah, di sekolah ni. Kita ambil konteks di sekolah, kita mengajar Al-Fatihah kepada anak-anak murid kita, daripada mereka tak tahu hingga mereka boleh tahu, daripada mereka membaca tergagap-gagap hingga mereka boleh membaca dengan lancar. Selagi mana mereka membaca Al-Fatihah, sama ada dalam solat ataupun di luar solat, selagi itulah pahalanya kita akan dapat berterusan walaupun kita telah meninggal dunia. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain yang kita ajarkan. Cikgu mengajarkan sama ada sejarah, sains, bahasa Melayu dan sebagainya. Selagi mana ilmu itu mereka amalkan, mereka gunakan, selagi itulah pahala kita akan dapat, insya-Allah, walaupun kita telah meninggal dunia. Baiklah, yang ketiga, wa waladun soleh yad'u lah. Wa waladun soleh yad'u lah, iaitu doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Baiklah, berkenaan dengan doa anak yang soleh ni, Ustaz nampak, Ustaz rasa satu je yang boleh kita ajarkan. Antaranya lah, Ustaz ambil satu je lah yang boleh kita ajarkan kepada anak kita. Antaranya ialah mengajar mereka tentang doa untuk ibu bapa. Doa untuk ibu bapa, yang mana sekiranya mereka membaca doa tersebut, insya-Allah bila kita dah tak ada pun, kita akan dapat pahala atas doa yang dibacakan. Ajarlah anak-anak kita ni dengan doa-doa yang ringkas, dengan doa-doa yang baik. Khasnya doa untuk ibu bapa. Mudah-mudahan dengan doa yang dibacakan ke atas kita ketika mana kita tiada nanti, doa itu akan sampai kepada kita, insya-Allah. Baiklah hadirin hadirat, rakan-rakan guru serta pelajar yang dikasihi, dah 2 jasa yang telah Nabi Muhammad cari untuk kita. Jasa yang telah Nabi mohon kepada Allah untuk kita. Yang pertama tadi gandaan pahala, yang kedua pahala yang kekal, manakala yang ketiga insya-Allah akan terangkan ini pahala dan pengampunan. Baiklah, untuk bagi jasa Nabi Muhammad yang ketiga ini, iaitu pahala dan pengampunan. Kita dah maklum, manusia ni bila sampai satu masa
bila sampai satu ketika, bila sampai umur yang mereka rasa ada kesedaran, mereka akan berubah. Mereka ada kesedaran untuk berubah, iaitu daripada mungkin selama ni banyak melakukan keburukan, mereka akan ada kesedaran untuk merubah kepada kebaikan. Ini iaitu kesedaran kepada hendak berubah kepada beribadah. Contohnya usah ambil sekiranya umur dia dah masuk ke umur 40 tahun, 40 tahun, dan mungkin di kalangan rakan-rakan mereka yang sebaya dengan mereka umur 40 tahun, ada yang telah sakit, ada yang telah meninggal dunia dan sebagainya. Jadi waktu tu timbul rasa kesedaran untuk meningkatkan ibadah, untuk meningkatkan ibadah. Jadi Nabi tahu perkara ini akan berlaku ke atas umatnya. Umatnya akan rasa gairah untuk beramal, untuk menambah amalan, untuk membuat kebaikan. Tapi dalam masa yang sama mereka lupa untuk bertaubat. Mereka lupa untuk bertaubat. Kerana memikirkan untuk mencari kebaikan, buat amal ibadah, mereka lupa yang sebelum ni mereka ada membuat kesilapan, mungkin ada membuat kerosakan. Jadi mereka terlupa untuk bertaubat. Sedangkan taubat sangat penting. Taubat sangat penting dan dituntut. Manakala amal ibadah tu tujuannya untuk tingkatkan pahala. Taubat tujuannya untuk ampunkan dosa-dosa. Tapi kalau kita banyak amal ibadat, sedangkan dosa yang lama kita tak bertaubat, maka tak guna jugalah. Maka tak guna jugalah kita banyak ibadat tapi kita tak bertaubat atas dosa kita yang lepas. Jadi perkara ini Nabi tahu. Jadi Nabi pun memohon kepada Allah Taala, Nabi memohon kepada Taala, iaitu Nabi memohon biarlah ada amalan-amalan umatku yang akan datang mereka dapat kedua-duanya. Nabi mohon, ya Allah ya Tuhanku, biarlah ada amalan-amalan ke atas umatku nanti, bila mereka lakukannya mereka mendapat kedua-duanya, iaitu mereka mendapat pahala, dalam masa yang sama mereka mendapat pengampunan. Dapat pahala dan dapat pengampunan. Walaupun mereka tak minta, ataupun mereka tak bertaubat. Walaupun mereka tak bertaubat, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi juga pengampunan. Jadi permintaan Nabi itu, Nabi mohon meraya pada Allah Ta'ala dengan air mata, sebab Nabi sayangkan kita ni, dan akhirnya Allah Ta'ala menerima permintaan Nabi tersebut, iaitu memberikan pahala, dalam masa yang sama mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Allah Ta'ala terima permintaan Nabi, kerana Nabi meraih-raih Allah Ta'ala agar memberikan keistimewaan kepada umat-umatnya. Tapi bagi umat terdahulu mereka tiada keistimewaan ini. Jadi apa amalan-amalannya? Apa dia amalan yang bila kita buat dalam masa yang sama gugurlah ataupun terhapuslah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil saja, dosa-dosa besar kita kena bertaubat sungguh-sungguhlah. Yang pertama, wudu. Bila kita berwudu, maka setiap kali kita berwudu, air yang menitik jatuh tu akan dalam masa yang sama akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan dengan berwudu. Yang keduanya dengan bersolat ataupun dengan sembahyang. Dan selain dapat pahala, dengan solat juga kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ketiganya puasa pada bulan Ramadan. Yang mana Nabi ada sebut ghufira lahu ma taqaddam min zanbihi, diampunkan apa yang dosanya yang telah lepas, yang telah lalu. Diampunkan dosanya yang telah lalu ketika mana mereka membuat ataupun ketika mana mereka berpuasa dalam bulan Ramadan. Buat dapat pahala, puasa tu buat dapat pahala, dan masa yang sama dosa-dosa yang lalu Allah Ta'ala hapuskan. Kemudiannya yang keempat, haji, membuat haji dan umrah. Membuat haji dan umrah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang kelimanya,
menghadiri ataupun mengikuti majlis ilmu. Mana yang senang kita ikuti sekarang. Dengan menghadiri majlis ilmu, maka Allah Ta'ala akan bahagi pahala. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Okey. Berkenaan dengan menghadiri majlis ilmu ni, selain daripada kita ni yang berada bersama-sama dalam majlis ilmu ni, ada juga yang lain, iaitu malaikat akan duduk bersama-sama kita dalam majlis ilmu. Seramai ataupun sebanyak 70,000 malaikat akan duduk bersama-sama kita, mendengar dan mengikuti majlis ilmu. Seperti mana yang kita lakukan sekarang inilah, alhamdulillah, bersama-sama dengan kita ni ada malaikat-malaikat yang datang membawa rahmat, yang duduk mendengar bersama-sama kita ni. Dan ketika mana ketika mana malaikat ni naik ke langit, malaikat naik ke langit, habis je majlis nanti, malaikat akan naik ke langit. Sampai di langit, Allah Ta'ala akan tanya, wahai malaikat, ketika mana kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi, apa yang mereka sedang buat? Maka malaikat pun menjawab, ya Allah, mereka sedang duduk dalam majlis ilmu. Ya Allah, mereka sedang duduk dalam majlis ilmu. Mereka bercerita tentang syurga. Mereka bercerita tentang kebesaran-kebesaranmu. Mereka bercerita tentang pahala. Mereka bercerita tentang syurga dan kebaikan-kebaikan yang ada. Maka Allah Ta'ala bertanya, apakah mereka ni pernah lihat syurga? Allah Ta'ala bertanya pada malaikat, wahai malaikat, adakah mereka ni pernah melihat syurga? Malaikat menjawab, mereka tak pernah, ya wahai Tuhan, mereka tak pernah melihat syurga. Jadi apa akan jadi kalau mereka ni dapat melihat syurga? Allah Ta'ala bertanya pada malaikat, wahai malaikat, apa akan jadi sekiranya mereka ni dapat melihat syurga? Apa kata malaikat? Ya Allah, tentu mereka lebih taat padamu, ya Allah. Dan tentu mereka lebih lagi taat padamu, ya Allah. Bayangkanlah kalau kita semua ni dapat lihat syurga, Ustaz rasa tak ada yang nak buat kerosakan, tiada yang nak buat keburukan. Mesti akan taat, memberi ketaatan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Mesti akan melaksanakan segala perintah-perintah yang Allah Ta'ala suruhkan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala tanya pada malaikat, apa akan jadi sekiranya mereka ni, iaitu kita lah ni, hamba-hambanya ni, dapat melihat syurga? Maka malaikat jawab, ya Allah, mereka akan lebih taat padamu. Seterusnya malaikat juga ada memberitahu kepada Allah Ta'ala, iaitu dalam masa yang sama, ya Allah, mereka bercerita tentang neraka dan pengampunanmu. Mereka ni, kita ni, yang mereka ni maknanya kita lah. Kita pasal syurga, pasal neraka kan. Jadi malaikat hantar laporan kepada Allah Ta'ala, memberitahu bahawa selain daripada syurga, selain daripada rahmat apa semua, malaikat menceritakan bahawa ada juga mereka ni membincangkan tentang neraka serta pengampunanmu. Maka apa yang Allah Ta'ala tanya pada malaikat, adakah mereka ni pernah lihat neraka? Adakah mereka ni pernah lihat neraka? Malaikat menjawab, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Wahai malaikat, apa akan jadi kalau mereka lihat neraka? Allah Ta'ala tanya balik pada malaikat ni, wahai malaikat, apa akan jadi kalau mereka melihat neraka? Maka malaikat pun menjawab, ya Allah, tentu mereka lebih-lebih lagi taat padamu, ya Allah. Tentu mereka lebih-lebih lagi taat padamu, ya Allah. Mendengar jawapan malaikat, apa kata Allah? Kalau begitu, aku akan ampunkan semua yang berada dalam majlis ilmu tersebut. Allah Ta'ala cakap apa? Aku akan ampunkan semua yang berada dalam majlis ilmu tersebut. Alhamdulillah, macam kita sekarang ni sedang mengikuti majlis ilmu sempena memperingati jasa Nabi Muhammad SAW ke atas kita kan. Maka ini adalah majlis ilmu. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala akan hapuskan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Aslinya dosa-dosa yang kecil lah. Manakala dosa-dosa yang besar, kita kena bertobat dengan taubat nasuha, bersungguh-sungguh bertobat kan. Dan masa yang sama, ni Ustaz sambung semula hadis tadi, cerita tadi,
berkenaan dengan malaikat naik ke langit jumpa dengan Allah Ta'ala kan, Allah Ta'ala bertanya apa semua. Malaikat pun beritahu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ada juga di dalam ada juga manusia yang ikuti majlis tadi ini, mereka hadir dalam keadaan yang tak ikhlas. Malaikat tahu malaikat tahu. Hingga mereka laporkan kepada Allah Ta'ala bahawa ada juga di kalangan yang ikuti majlis ilmu ni, mereka datang dalam keadaan yang tak ikhlas. Tapi Allah Ta'ala cakap apa? Ada tak Allah Ta'ala tanya dengan malaikat, Allah Ta'ala beritahu dengan malaikat, sesungguhnya dengan keberkatan orang-orang yang ikhlas menghadiri ilmu, majlis ilmu tersebut, maka orang yang hadir tak ikhlas pun akan aku ampunkan dosa-dosanya. Mana kat sini, sekiranya dalam majlis ilmu tersebut ada seseorang ataupun ada orang yang mungkin hatinya tak ikhlas dan terpaksa ke ataupun dipaksa kan untuk menghadiri majlis ilmu tersebut, Allah Ta'ala tetap akan ampunkan dosa dia juga. Kerana apa? Kerana keberkatan orang yang ikhlas. Kerana ada keberkatan pada orang yang ikhlas, maka orang yang tadi ini akan diampunkan dosa-dosanya. Itu kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada kita ni umat Nabi Muhammad dalam kita membuat amal ibadah dapat pahala, dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi pengampunan. Allah Ta'ala bagi pengampunan. Baiklah, hadirin hadirat, rakan-rakan guru serta anak-anak didik yang dikasihi, jasa Nabi Muhammad kepada kita yang keempat. Apa dia jasa Nabi Muhammad SAW pada kita yang keempat? Iaitu keselamatan dengan berselawat. Keselamatan dengan berselawat. Ini jasa yang sangat besarlah pada ustaz. Jasa yang sangat besar pada ustaz. Pada zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat ni dia beruntung. Sahabat-sahabat Nabi ni dia beruntung. Beruntung kenapa? Mereka ni dapat hidup sezaman dengan Nabi. Sekiranya mereka ada masalah, mereka ada kesulitan, mereka akan terus jumpa kepada Nabi, minta doa pada Nabi. Nak apa? Sekiranya mereka nak rezeki, minta pada Nabi doakan, dapat terus. Contohnya apa? Contohnya Qarun. Ustaz tak cerita tentang Qarun tu panjang lah ceritanya nanti. Daripada dia susah, bila Nabi doakan dia, akhirnya dia kaya raya. Apa lagi kalau nak syahid? Nak syahid dalam peperangan, jumpa Nabi doakan, mati syahid. Mana kat sini pada sahabat-sahabat yang duduk sezaman dengan Nabi, mereka sangat-sangat beruntung. Tapi kita ni selaku ataupun sebagai umat Nabi yang tak dapat hidup sezaman dengan Nabi, macam mana? Jangan risau. Dalam perkara ni Nabi dah jangkakan. Nabi dah meminta kepada Ta'ala agar diberikan keselamatan ke atas umat-umatnya. Agar diberikan keselamatan ke atas umat-umatnya sebagaimana umat ataupun sebagaimana umat Nabi, umat yang sahabat-sahabat Nabi yang duduk sezaman dengannya. Kita dapat, bagaimana sahabat dapat, kita pun dapat. Nabi pun mohon kepada Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berikan juga kepada kita ni, kepada kita selaku umat Nabi, iaitu barang siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan ucapkan keselamatan padanya 10 kali. Dan barang siapa yang berselawat ke atas Nabi sebanyak 10 kali, maka Allah akan ucapkan keselamatan padanya 100 kali. Dan barang siapa yang membaca ataupun mengucapkan selawat sebanyak 100 kali, maka Allah Ta'ala akan selamatkan dia di dunia dan di akhirat, serta dilepaskan daripada bencana-bencana
dan sebagainya. Dilepaskan daripada bencana-bencana dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menerima permintaan Nabi, iaitu keselamatan dengan berselawat ke atas Nabi. Maka bersempena dengan Maulid Rasul ni, majlis kita ni, perbanyakkanlah kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita selawat, satu sekali kita berselawat, maka Allah Ta'ala akan bagi pahala selawat ke atas kita sebanyak 10 kali. 10 kali kita akan dapat 100 kali. 100 kali kita berselawat, Allah Ta'ala akan bagi keselamatan, pahala dapat, keselamatan dapat kepada kita, selamat daripada bencana dunia, dan akan dilepaskan daripada bencana-bencana di akhirat nanti. Itu kelebihan besar berselawat. Sebab itu Ustaz cakap tadi apa ni, keselamatan dengan berselawat atas Nabi ni satu anugerah ataupun satu jasa Nabi yang sangat besar kepada umatnya, kepada kita ni. Maka janganlah kita kedekut, janganlah kita ni lokek, janganlah kita ini bakhil untuk berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mohon pada Allah Ta'ala untuk umatnya, pada kita ni. Kita dah tahu, kita dah dapat, buatlah. InsyaAllah apa yang Allah Ta'ala dan apa yang Allah Ta'ala berikan, apa yang kita buat, Allah Ta'ala akan berikan. Jadi itulah dia jasa-jasa Nabi yang telah dipohon, yang telah diminta oleh Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah memakbulkannya. Empat jasa Nabi tadi, empat jasa Nabi di dunia, yang mana kalau kita amalkan, yang mana kalau kita buat, yang mana kalau kita istiqamah, insya-Allah kita akan dapat pahala, kita akan diampunkan dosa-dosanya, kita akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Okey. Seterusnya, hadirat, rakan-rakan guru serta anak-anak SK Bandar Tangkap yang dikasihi, jasa Nabi yang keempat apa dia? Jasa Nabi yang keempat, jasa Nabi yang keempat ni hanya terdapat di akhirat sahaja. Iaitu syafaat Nabi. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang empat tadi tu, empat jasa Nabi tu, Nabi Muhammad Ta'ala tu hanya untuk di dunia, manakala yang terakhir ni, yang kelima ni, syafaat Nabi akan berlaku di akhirat nanti. Jadi hadirin hadirat, rakan-rakan guru serta anak-anak SK Bandar Tangkap, bila sebut di akhirat, kita dapat bayangkan bagaimana keadaan semasa berada di akhirat. Keadaan yang sangat huru-hara, keadaan yang sangat panas, keadaan yang sangat teruk. Kita nak bayangkan pun susah lah. Kalau kita baca dalam buku, kita dengar hadis tu, keadaan di akhirat sangat-sangat teruk. Waktu tu bukan saja kita bergantung kepada amal ibadah, amalan baik yang kita buat di dunia ni. Kita juga perlukan pertolongan. Pertolongan iaitu syafaat. Pertolongan ataupun syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya mengharapkan amal ibadah kita di dunia saja, mungkin tak cukup. Bila ditimbang nanti, di mizan nanti kan akan ditimbang apa semua, tiba-tiba kurang, maka tak cukup. Jadi kita memerlukan, dan masa yang sama kita memerlukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya Nabi telah berjanji untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya semasa di akhirat nanti. Tetapi dengan syarat. Tetapi dengan syarat. Di sini ada 3 syarat. Ada 3 syarat untuk kita mendapat syafaat Nabi semasa di akhirat. 3 syarat untuk kita mendapat syafaat Nabi semasa di akhirat. Yang pertama, kita kena ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ada rasa cintalah. Selain daripada kita kenal Nabi Muhammad ni dengan cara kita membaca buku-buku sirah, kita dengar ceramah agama tentang kisah Nabi Muhammad ni, kita kena kita kenal
kenal Nabi dengan sebenar mengenalinya. Macam mana kalau kamu nak mengenali cikgu kamu kan, kalau anak-anak SK Menatangkap, kamu nak kenal dengan cikgu, contohnya kamu nak kenal dengan guru besar kita, guru besar kita orangnya berbadan ramping kan, tinggi, jadi mudah tersenyum, jadi kita kenal, oh ni cikgu Azam, kita kenal dengan dia. Begitu juga dengan guru-guru yang lain kan, kita kena kenal guru-guru kita ni dengan dengan tepatlah perwatakannya macam mana kan. Begitu juga dengan Nabi. Kita kena kenal Nabi ni. Kita kena baca sirah dia, kita kenal daripada cara cara kehidupannya kan. Bila kita kenal Nabi ni dengan kenal dengan betul-betul, insya-Allah kita akan dapat syafaat Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dia yang syafaat Nabi yang kedua? Syarat yang kedua iaitu banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Ustaz katakan tadilah, keselamatan dengan berselawat ke atas Nabi. Itu di dunia. Bila di dunia ni kita banyak berselawat ke atas Nabi, satu hari 100 kali ke, satu hari 10 kali ke, buatlah yang kita mampu kita buat kan. Kita istiqomah, istimrar, berterusan kita berselawat ke atas Nabi, insya-Allah semasa di akhirat nanti, semasa di padang mahsyar nanti itu, yang tiada daya upaya, yang tiada bantuan daripada siapa pun, insya-Allah kita akan dapat syafaat bantuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat kena banyak berselawatlah. Bila kita banyak berselawat, maka Nabi akan kenal kita. Oh si fulani, oh si fulana ni masa di dunia dia banyak berselawat ke atasku, maka layaklah kita untuk menjadi ataupun mengikut, kita keluarlah selamat daripada azab semasa di padang mahsyar nanti. Itu dia. Yang ketiga, syarat yang kedua. Manakala bagi syarat yang ketiga, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut sunnah Nabi ni luas, banyak sebenarnya sunnah Nabi ni. Jadi kita buatlah yang termampu. Contohnya apa sunnah Nabi? Makan dengan tangan kanan kan, masuk tandas dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Apa lagi sunnah Nabi? Memakai serban, pakai serban tak boleh duduk, kena berdiri kan. Banyak lagi lah sunnah Nabi. Memotong kuku pada hari Jumaat kan, memakai bau-bauan, wangi-wangian semasa nak solat Jumaat, memakai baju warna putih. Banyak sebenarnya sunnah-sunnah Nabi yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita sehari-harian. Amalkanlah sunnah Nabi yang termampu, insya-Allah kita akan mendapat syafaat Nabi semasa di padang mahsyar nanti. Jadi 5 jasa-jasa Nabi, 5 jasa-jasa Nabi Muhammad SAW yang telah Nabi pohon kepada Ta'ala khas untuk kita umatnya. Khas untuk kita umatnya, yang mana tak terdapat pada umat-umat pada zaman Nabi terdahulu. Jadi beruntunglah kita ini selaku umat Nabi Muhammad, yang mana Nabi telah menyediakan pelbagai Nabi telah memohon Allah untuk memberikan nikmat ataupun memberikan kemudahan kepada kita umatnya, agar dapat kita sama-sama mengikuti Nabi ataupun berjumpa dengan Nabi semasa di akhirat nanti. Jadi kita kena kenang jasa Nabi, kita kena kenang usaha-usaha Nabi, yang mana Nabi sangat kasih kepada kita. Maka kita apatah lagi kenalah kasih kepada Nabi dengan lebih lagi. Dengan lebih lagi kita kasih kepada Nabi, sayang pada Nabi. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Nabi di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi Ustaz rasa untuk akhirnya setakat ini dulu yang dapat Ustaz kongsikan berkenaan dengan jasa-jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita. 4 di dunia dan 1 di akhirat. Jadi kesimpulan yang boleh Ustaz buat di sini ialah
sama-samalah kita mengenang jasa Nabi, sama-samalah kita mengamalkan, mengikuti apa dia sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Sama-samalah kita membanyakkan selawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita lakukan, dengan selawat yang kita bacakan setiap hari, akan mendapat syafaat kepada kita semasa di akhirat nanti. Dan dengan ini Ustaz rasa cukuplah untuk hari ini, untuk setakat ini dulu. Segala yang kurang daripada kelemahan di Ustaz, jadi yang lebihnya datang daripada Allah Ta'ala. Sama-sama kita muhasabah diri kita setiap hari. Mudah-mudahan kita kita dapat mengenali siapakah diri kita di depan, di hadapan Allah Ta'ala. Dan sama-samalah kita mengenali Nabi Muhammad dengan lebih lagi, kebanyakan membaca buku-buku sirah ataupun mendengar ceramah-ceramah berkenaan dengan Nabi. Dan itu sahaja yang dapat Ustaz nak sampaikan. Aku liqauli haza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaian ceramah yang sungguh bermanfaat sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan menambahkan lagi rasa cinta kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, serta menjadi panduan kepada kita untuk meneruskan perjuangan dalam mencari redha ilahi. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan. Segala puji Allah yang Esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, majlis kita akan diakhiri dengan alunan selawat. Dengan ini, hadirin sekalian dipersilakan berdiri untuk sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم،
حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Hadirin dan hadirat yang dihormati, dengan ini berakhirlah majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak pada hari ini. Saya bagi pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertugas lumus bersama-sama menjayakan majlis ini. Saya juga bagi pihak majlis memohon maaf seandainya sepanjang majlis ini terdapat kekurangan dan kesilapan yang tidak disengajakan. Sesungguhnya yang sempurna itu dari Allah dan yang serba kurang itu dari kelemahan kami sendiri. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi ingat selalu, buat amalan damailah hidup. Hidup ini pengajaran, pengajaran itu pengetahuan, pengetahuan itu ilmu, ilmu itu kehidupan, kehidupan itu amalan, amalan itu ibadah, ibadah itu ketakwaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.